Okay, good morning everyone. So my name is Sir Afif. I'll become your new English teacher. Okay. So untuk 4 perdana, 4 dinamik dan juga 4 sarjana. Okay. Semua boleh dengar suara saya kan? Jelaskan suara saya kan? Okay. Okay. So last week I did some quiz ataupun did some test to you. So ada buat satu ujian, kemudian hasil daripada ujian tersebut I don't like to see the mark. Saya tak suka tengok markah tersebut because saya tengok masih ramai lagi yang ada problems dengan especially dengan grammar. So so today kita nak go through sikit apa yang kita akan belajar sepanjang tahun ni. Kita starting from Julai. So try to catch up lah sebanyak mana grammar yang awak dah missing. Saya tak tahu apa yang awak belajar daripada darjah 3. Darjah 3 pun kita ada PDPR last year. So this year pun kita ada PDPR. Saya tak tahu macam mana awak belajar, apa yang awak belajar. I don't know that. So but never mind, I will help you to catch up apa yang awak dah terlepas, apa yang awak missing. Because apabila saya buat ujian quiz last week, I was not expecting yang ramai yang dapat markah yang tak cantik. Macam itulah, tak berapa nak cantik. Tapi never mind, itu yang sebelum ni. So ini kita nak belajar yang baru, kita nak belajar. So please pay attention. So please bagi perhatian. I want you to give me your 100% attention. Awak tengok saja. So every question yang saya tanya awak lepas ni, saya nak awak jawab. Okay, baik. Kalau awak perasan dekat sebelah kanan tu dia ada ruang chatting kan, ruang chat kan. Alright. So di ruang chat tu awak boleh, orang kata apa, chat any question yang awak nak tanya saya. You can chat any question that you nak tanya saya. Saya sentiasa akan tengok dan sentiasa akan monitor. Kadang-kadang saya faham dekat di persekitaran rumah awak tu bising. So if you open your mic, you will interrupt others. Awak akan ganggu orang lain. So you just chat saja soalan and I will read it. Saya akan jawab. Okay. So tanpa membuang masa, kita nak start. Kita ada 1 hour saja. Okay. So wait, I'm going to share my screen. Okay. Baik. In English, okay, in English, alright. Bila kita menulis in English, kita ada satu perkara yang kita perlu tahu, iaitu kita perlu check dia punya tata bahasa. Okay. Tata bahasa ni in English we call it grammar. Okay. We call it grammar. Okay. Kita ada grammar. So when you are learning with me, bila you belajar dengan saya, grammar ni dia banyak sangat perkara yang awak perlu tahu. Lots of things yang awak perlu tahu. Alright? Awak perlu tahu simple present tense, simple past tense, simple future tense. Awak perlu tahu macam-macam perkara. So in order for me and you, so in order for us to simplify, nak memudahkan kita menguasai basic grammar. Okay, apa yang awak belajar dengan saya sekarang ni ialah basic, asas basic grammar. Saya akan memperkenalkan satu perkara, iaitu saya akan panggil dia grammar law. Alright. Saya akan memperkenalkan satu perkara, saya akan panggil dia grammar law. So every time kalau awak tengok saya tulis GL, bermaksud grammar law. Okay,
So short form seperti ini. Ini kita panggil short form lah. Short form seperti ini, GL lah, apa semua ni. Awak kena sentiasa faham lah. Sebab apa? In the future, saya takkan tulis lagi panjang-panjang grammar law. Saya akan tulis GL. Which mean every time I wrote GL huruf besar macam ni, awak faham itu ialah grammar law. Boleh faham? Do you understand? Okay. Sampai sekarang semua orang dah jelas kan? Simple lah takat ni ya. Okay. Grammar law maksudnya undang-undang dalam tata bahasa. Grammar law is undang-undang dalam tata bahasa. Dia beberapa undang-undang yang awak perlu tahu. Beberapa tu tak banyak lah, dalam 27 macam tu. Dalam 27 grammar law yang awak perlu belajar. Untuk menguasai sepenuhnya bahasa Inggeris. Tapi kita tak mau tengok semua ni. Kita nak tengok yang basic saja, iaitu 5 sahaja. Kita nak tengok 5 grammar law yang for me it's very important for you to master, untuk kuasai dia. Alright? Yang untuk basic nah. We are talking about basic grammar. Okay? Okay. Grammar law ni dia ada number 1, number 2. Dia akan ada 5, so dia akan ada number 1, number 2, number 3, number 4 dan number 5. Okay. So, grammar law number 1 is about noun. Okay. Noun, okay, tolong beri perhatian. Noun ialah, what is noun? Siapa tahu noun tu apa dalam bahasa Melayu? Can somebody tell me what is noun in bahasa Melayu? Sekarang. No. Sekarang ialah now. Now ialah sekarang. Kata nama. Yes. Very good. Siapa tu? I'm sorry. Saya tak tahu all of your name. Noun itu ialah kata nama. Alright. Noun ialah kata nama. Alright. So noun ni selalunya short form. Short form maksudnya ringkasan kepada noun. Saya akan tulis sebagai N kecil. Tolong benda-benda macam ni tolong bagi tahu. Tolong hafal. Tadi GL huruf besar grammar law. Now N huruf kecil masuk je noun. Alright? Noun. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok noun. Apa itu noun? Kata nama. Dan kita nak tengok macam mana nak selesaikan masalah noun, yang apakah masalah yang perlu kita belajar tentang noun. Yang baru masuk tu, please mute mikrofon awak supaya you are not interrupting me, supaya awak tak ganggu okay? Dalam masa yang sama awak tak ganggu orang lain. Dan awak tidak memberi kerjasama kepada dengan minta awak buka kamera supaya boleh tengok muka awak. Tapi ada ramai juga yang tak mau buka kamera. I don't know why. Malah nak marah-marah sebab we are not in the class. Kalau dalam kelas, habis kita nanti. Baik. So, please pay attention. Nanti benda ni, kalau sekolah buka nanti, Allahuakbar. Bila sekolah buka nanti, benda ni dia akan bersambung. Maksudnya saya akan sambung tentang grammar law ni. Bila sekolah buka pun kita akan belajar benda ni. Dan sepanjang kita belajar grammar law ni, awak akan sentiasa akan guna pakai dengan alright, guna pakai dengan baik. Sekarang ni dalam bulan 8 ni kita cuba selesaikan dua benda ni. Grammar law yang pertama, grammar law 1 and grammar law 2. Okay, grammar law 1 dan grammar law 2. Okay, kita nak tengok what is rules number 1, what is rules number 2. Sorry sir, baru masuk nak salin dalam buku apa? No need to salin anything, anything. Tak perlu salin apa-apa pun. Fahamkan dulu apa yang saya terang. Okay, nanti saya akan bagi latihan. Pay attention, fahamkan apa yang saya explain, and then awak akan boleh buat latihan ataupun benda yang saya akan ajak lepas ni. Dia punya key point dia pay attention.
awak dengar je Sir membebel, Sir duk beletiak pagi ni tentang grammar law ni, just pay attention. Tak faham, terus tanya soalan. Tak faham, type question, dekat chat, Sir akan cuba explain sampai awak faham. We only have 1 hour. Okay? Baik. So, grammar law, kita ada 1 until number 5. Alright. So, kita ada 1 until number 5. Kita nak tengok yang pertama dahulu, iaitu yang pertama itu tentang, kita panggil dia tentang noun. Alright, tentang noun. Seulang, noun itu ialah kata nama dan akan buat short form dia iaitu sebagai N kecil. Itu ialah noun. Alright, sambung. Okay, untuk grammar law 1 and 2, for grammar law 1 and 2, okay, kita sebenarnya nak menyelesaikan masalah huruf S. Okay, sebulat kuning kat sini. Kita untuk noun dengan untuk number 1 and number 2, grammar law 1 and grammar law 2, kita nak selesaikan masalah huruf S. Dalam bahasa Inggeris ni, dia ada masalah yang paling besar sekali yang tidak wujud dalam bahasa Melayu. Alright, bahasa Inggeris ni dia masalah dengan huruf S. Apa masalah huruf S ni? Baik, kita nak tengok lepas ni. Baik, kita nak tengok satu persatu. Sebelum kita nak pergi selesai masalah huruf S, kita nak tengok apa itu noun. Alright, apa itu noun? Noun ialah kata nama. Every time sebut identify dalam kelas kan nanti kan, apabila kita buat latihan bersama, apabila kita start mula membina ayat, apabila kita start membina karangan, akan always say identify your word. Identify tu, bila sebut identify tu, nak awak kenal pasti. Awak kena kenal mana satu perkataan noun, mana satu pronoun, mana satu verb, awak kena kenal semua benda tu. Alright. Noun itu ialah kata nama. Apa contoh kata nama yang awak tahu? Siapa boleh bagi tahu Sir? Ada siapa-siapa? Can somebody tell me 3 example of noun yang awak tahu? Kata nama dia tempat. In English lah, in English. Please tell me apa perkataan noun yang awak tahu in English? Noun, contoh dia. Okey, kalau tempat, apa? Seorang pun tak tahu, senyap je. Baik, tak apalah, saya sambunglah. Allahu Akbar. Baik, kita sambung. Kata nama. Kata nama ini, yes, good. Zahara dengan Hadif ada beritahu. Place, contohnya school. Baik, kita tengok kita apa. I will explain to you dengan lebih detail. Kata nama ialah nama kepada sesuatu, benda ataupun tempat, macam itulah. Nama kepada benda ataupun tempat, kita panggil dia noun. Kata nama. Alright, contoh. Okay. Benda tu mestilah yang kita boleh tengok, kita boleh pi dekat dia, yang kita boleh pi duduk dekat dia, kita boleh pegang dia ke, ataupun kita boleh bau dia ke, kita boleh dengar dia ke. Itu semua benda lah, benda. Sebagai contoh, macam dekat, contoh you are at home right now kan, awak dekat rumah. Okay, dekat rumah tu awak ada dekat living room. Awak ada dekat living room is ruang tamu. Okay. Apa noun yang ada di sekeliling awak? You have a sofa with you. Awak ada sofa, awak ada fan, setengah rumah ada aircon, and then guarantee semua orang ada TV dekat rumah. Am I right? Right? You have a TV, set TV, awak ada cabinet, okay, ada carpet, okay. Kemudian kalau kita tengok dalam bedroom, nakil. Yang tu kita buat latihan nanti. Okay, baik. So, noun is kata nama lah. So, contoh kata nama ni, macam saya sebut tadi, dia ada example. Example, saya sebut tadi, yang pertama tadi, dia ada TV, okay. Kemudian, number 2, dia ada cabinet. Number 3, okay, kita ada fan. Number 4, kita ada lamp. Okay.
Number 5. Okay, apa lagi? Pencil. Kalau number 6 kita ada pen. P-E-N. Okay. Number 7 kita ada macam-macam lah. So that semua benda tu ialah kata nama. Kalau macam awak pegang phone. Okay, macam sir, I'm holding a pen. Okay, ni is a pen. Alright, pen. Okay, awak ada earphone. This is a noun. Kata nama, earphone. Earphone. Okay, itu semua ialah kata nama. Alright. So apa yang awak perlu tahu tentang kata nama? Kata nama ini, noun ini. Alright. So noun ni dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada common noun dengan proper noun. Okey. Common noun ni kata nama am. Yang ni dalam bahasa Melayunya kita panggil kata nama am, yang ni kata nama khas. Okey. Contoh kata nama am ataupun kata nama khas. Ya, dia selalu macam tu lah. Okey, saya tengok saya bagi contoh Kata kalau saya kata common noun dia ialah kereta, car. Alright, contoh kereta. Okey, car. So kalau kata nama khas dia mesti ada Proton, X50, kita ada Pro 2, Myvi. Okey, contoh macam tu lah kata nama khas. Dia bila kita sebut Proton X50, Pro 2, Myvi, automatik kita tahu dia ialah car. Itu ialah proper noun, beza proper noun dengan common noun. Tapi kita tak mau tengok lagi proper noun, kita nak tengok common noun dulu. Car dulu, kita nak tengok car dulu. Okey, baik. Car ni, kereta ni, okey, noun ni, okey, noun ini ialah kata seperti yang saya kata, dia ada kata nama. Dan dia ada dia berada di sekeliling kita. Benda-benda yang kita boleh pegang, benda-benda yang kita boleh hidup, yang kita boleh dengar dan sebagainya, yang kita boleh lihat. Semua itu ialah noun. Ia benda lah. Dalam kata-kata lain, dia as long as dia benda, kalau dia tak benda pun kadang-kadang dia boleh jadi noun. Sebagai contoh, macam bagi contoh blur rasa. Tak apa, kita carry forward. Okey. Okey. So bila kita sebut tentang noun, ialah kata nama. Alright. So dalam noun ni kita akan belajar nanti ialah singular noun dan juga plural noun. Okey, singular ni selalunya saya akan tulis dia sebagai huruf Cikgu kena buat apa? S dan P. No need to do anything, just listen to me. Dengar dan fahamkan nanti at the end of Cikgu, saya tak dengar. Awak tak dengar suara saya ke? Tak payah buat apa-apa. Awak dengar saja yang saya cakap sampai habis, nanti fahamkan apa yang kita tengah bincangkan ini. Nanti saya akan bagi latihan. Baik. Tadi kalau awak masih ingat masa awal tadi saya dah kata kita nak selesaikan masalah huruf S, kan? Dalam noun ni kita nak selesaikan masalah huruf S. Alright? S di dalam grammar law 1 dengan juga grammar law 2. Kita nak selesaikan this S dalam grammar law 1 and grammar law 2. Baik. So, masalah huruf S itu muncul di mana? Muncul di sini. Muncul di singular dengan plural noun. Okey, saya bagi contoh. Alright? Saya bagi contoh. Ayat yang pertama, 2 balls dengan 2 balls. Okey.
Okey, boleh siapa dalam ayat ini awak akan tengok dalam ayat yang pertama two balls, dengan two balls ini kita dapat tahu bahawa balls ini ialah noun. Dia ialah kata nama. Maksudnya bila saya sebut identify, every time saya sebut identify, sebenarnya saya nak tahu, saya nak awak kenal. Alright, kenal. Ball ini ialah noun. Okay, balls ini pun ialah noun. Awak boleh faham ah? Balls ini ialah noun, balls ini pun ialah noun. Soalan ayat nombor 1 dengan nombor 2 ni yang mana betul? Number 2. Okay, Syifa Syafiqah bagi tahu number 2 betul. Pasal apa number 2 betul? Pasal apa number 1 salah? Siapa boleh bagi tahu saya? Pasal apa number 1 tu salah? Okey, kawan awak seorang nama Syifa Syafiqah ni dia kata yang ini salah, yang ini betul. Pasal apa? Pasal apa number 2 tu betul, number 1 tu salah? Why? Sebab ada S. Kenapa? Kenapa bila ada S ni dia jadi betul? Sebab lebih pada satu. Apa yang lebih daripada satu? Macam mana awak tahu dia lebih daripada satu? Tu. Apa dia? Tu. Tu. Sebab perkataan dekat depan dia sebut tu. This two singular or plural? Plural. Plural. Okay. Plural. Okay. Bila plural, dia wajib tambah S di belakang. Betul tak? Betul. Okay, betul. Alright, okay. Tak apa. Kita tengok contoh lain. Kita tengok contoh lain. Okay, very good. Awak dah faham sikit tentang tu. Tak apa. Kita nak belajar dengan mendalam tentang noun, singular noun and plural noun. Okay, tolong kita dah malah nak suruh awak buat latihan senaraikan noun yang ada dalam bilik, yang ada dalam bilik air, yang ada dalam because itu semua bagi awak dah mahir lah kan. Kalau macam dalam bedroom, of course lah ada bed, ada pillow, ada macam itulah, benda-benda macam itulah. Itu semua noun lah. Anggap awak faham. Explain sikit saja tadi. Okay. Sekarang kita nak more go detail. Kita nak masuk details tentang singular dengan plural noun. Okay, baik. Sebelum tu, saya nak explain sikit. Singular tu maksud dia satu nah. Singular satu. Dia punya short form dia S. Plural tu maksud dia more than one. Lebih daripada satu. Dia boleh jadi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 1 million. I don't care how many is it. More than one, kita panggil plural. Okay? Understand? Kita akan letak dia sebagai huruf P kecil. Short formnya P kecil. Baik, kita nak tengok contoh seterusnya. Alright? I have two, I have two monkey. Number 2, I have two monkeys. Okay, monkey ni macam okay, kita tukar sikit. Senang sikit supaya kita go slow. Okay. Please tell me, number 1 or number 2 yang betul? 1.
Number one. One. Number one yang One. betul. One. Pasal apa number one yang betul? Why? Pasal apa number 2 ni salah? Sebab ada I. Pasal apa? Number Yang dua ni, ada I. yang ni betul, yang ni salah. One. Sebab ada I. Sebab nombor dua ada I. Sebab nombor 2 ada I. Sebab nombor 2 ada I. Okey, tak apa. Kita tengok next. Kita tengok next. She have two babies ataupun she have two babies. Okay, sekarang tell me. Yang mana satu betul? Nombor satu. Nombor 1. Siapa kata nombor satu betul? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 1. Okey. Nombor 2. Ada seorang ada somebody. Okey. Dua. Enough. Ada yang bagi tahu nombor 1 betul, ada yang bagi tahu nombor 2 tu betul. Sekarang the question is, jawapan dia yang mana satu betul? Jawapan dia yang ini betul, yang ini salah. Okey. Soalan simple saja. Pasal apa nombor 1 salah, nombor 2 betul? Tadi saya kata kalau dia plural, kalau depan dia plural, belakang dia pun mesti plural. Kita letak S kat belakang. Tapi pasal apa depan sini tu ni plural, kita letak S ini, dia salah. Pasal apa kena letak IES pula sir? Dia tukar jadi IES. Boleh tak somebody explain to me why? Sebab belakang tu Y. Sebab apa? Y. Sebab belakang tu Y. Okey, betul. Apa yang kawan awak jawab tu ialah betul. Okey. Seperti yang kita tahu. Okey. Ini tolong beri perhatian . Okey, kita nak masuk serius sikit dah. Noun ini dia ada singular dengan plural. Okey? Dia ada singular noun dengan plural noun. Okey. Apabila grammar law tentang number one. Number one dia tentang noun. Dia kata apa? Rules dia yang pertama iaitu singular kawan dengan singular, iaitu plural kawan dengan plural ataupun plural boleh stay alone. Okey. Ini nanti kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Baik. Sekarang ni kita nak tengok. Noun ni dia ada singular dengan plural. Apabila dia plural, kita tambahkan S di sini. Kita tambah S pada plural. Okey. Noun apabila dia plural, kita wajib tambah S dekat dia. Okey, macam tadi ya. Tu, kalau dia tu, depan sini tu, dia plural, belakang dia, ini noun, wajib tambah S. Maksudnya, dia plural. Plural kena kawan dengan plural. Nampak tak dia punya grammar law? Ni grammar law kita ni. Grammar law kata, undang-undang kita kata, apabila dia noun, bila perkataan itu noun, okey, kalau dia plural, belakang dia pun mesti plural. Kalau dia singular, belakang dia pun mesti singular. Ataupun kadang-kadang plural boleh stay alone. Okey, nanti yang kita akan go through one by one. Yang penting awak beri perhatian dan faham. Sekarang awak tak faham lagi, mungkin ada yang dapat sedikit gambaran saja. Nanti when kita buat lebih banyak latihan, you will understand
apa yang saya cakapkan. Okay, sekarang ni saya nak terangkan sikit demi sikit. I would like to give you orang panggil apa, sedikit gambaran apa benda yang kita nak belajar sepanjang 1 minggu, 2, 3 minggu ini. Okay, baik. Saya dah bagi tahu. Noun tu ada singular, ada plural dia. Ada singular noun, ada plural noun. Singular maksudnya satu, ada satu. Kalau plural maksudnya banyak. Baik. Dekat mana kita nak tambah S? Ingat tak tadi saya kata? Awal-awal saya kata tadi, grammar law 1 dan 2, kita sebenarnya nak menyelesaikan masalah huruf S dalam bahasa Inggeris. Because in English kita ada masalah dengan huruf S. Okey, inilah masalah dia. Masalah yang pertama. Kita nak selesaikan dekat mana kita nak letak S ni. Kita nak letak S ni. Okey, inilah yang saya kata masalah huruf S, iaitu kita letak yang pertama sekali kita letak noun. Noun ni apabila dia plural kita wajib tambah S. Okey. Tetapi S ni pula dia ada adik-beradik dia. Dia ada S. Dia ada ES. Dia ada IES. Dia ada VES contohnya. Okey. S ni dia ada pecahan lagi. Dia ada adik-beradik dia lagi. Sebab itulah awak tengok sini baby tak boleh tambah S. Sini macam ni. Salah. Dia kena tambah IES. Bila ada perkataan IES ni, dia bermaksud dia plural lah. Dia plural. IES ialah plural. Dia ada syarat-syarat dia. Kita akan go through satu per satu. Okey, kita akan go through satu per satu. Okey, sekarang ni kita tengok S kat belakang ni. S dengan kita nak tengok satu je. Kita nak tengok S, kita nak tengok ES. Kalau sempat kita tengok IES. Kita ada 20 minutes more. Okey. S kita ada dengan ES. Baik. Pasal apa kadang-kadang kita perlu tambah huruf S, kita tambah IES, sebenarnya dia bergantung, depends kepada huruf tersebut. Alright, kita bergantung kepada huruf tersebut. Okey, apa maksud huruf tersebut? Okey, ini noun. Okey, ini singular noun. Singular noun, SN, saya buat singkatan awak faham singular noun. Sini plural noun. Okey. Okey. Kalau car, C-A-R, car. Okey. Di belakang huruf car ni, C-A-R, huruf yang di belakang sekali ialah R. Okey, huruf R. Apabila dia berakhir dengan huruf R, automatik di sini kena letak C-A-R-S. Okey. Huraikan lagi. Okey. Huruf S ni apabila dia berakhir dengan konsonan. Yang ES ni dia vokal. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut. Konsonan dengan vokal. Vokal cikgu. Vokal ni vowel. Okay. Can somebody tell me apa itu huruf konsonan? Konsonan ni macam huruf B. Allah, mana pensel? Macam huruf B. Macam huruf B, macam huruf C, macam huruf D, huruf F, huruf G, H. Ini semua ialah konsonan. Okey? Kalau huruf vowel ni, okey, dia adalah A, E, I, O, U. Okey. Apabila satu-satu perkataan tersebut, this noun, alright, this noun, huruf terakhir dia berakhir dengan konsonan, kita tambah S. Tapi kalau dia berakhir dengan vowel, A, E, I, O, U, kita tambah ES. Ingat nah? Huruf. Dia bukan sound. Kadang-kadang nanti dalam masa ini nanti dia ada huruf tentang sound pula. Nanti kita explain more bila-bila pula. Baik.
So contoh macam car. Huruf terakhir dia ialah R. So kita tahu R itu konsonan lah. Selain daripada A, E, I, O, U. A, E, I, O, U ialah vowel. So selain daripada A, E, I, O, U, kita tambah S kat belakang. Cars. Contoh cat. T. T ialah huruf vowel. Automatic di sini ialah cats. Tiger. Belakang dia R. So jadi tigers. Lion. Ini kalau saya ambil contoh animals. Jadi lions. Okay. Kita keep on going. Saya bagi contoh rabbit. Rabbit jadi apa? Kalau plural nouns dia. Rabbits. 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 Tambah S. Okay, automatic tambah S. Okay. Chicken. Chickens. Jadi Chickens. Okay. Horse. Horses. Jadi apa? Horse. Jadi horses. Okay. Dia akan jadi horses. Sebab apa? Ini berakhir dengan E kan? Saya dah kata tadi, apabila dia huruf A, E, I, O, U, automatic dia akan jadi horses. Okay? Understand? Okay? Understand. Okay, kita tengok lagi. Kalau contoh macam pencil. Jadi apa? Pencils. Okay, Pencils. Kenapa kita tambah S? Kenapa kita tambah S? Sebab Sebab dia banyak. Sebab dia banyak. Sebab dia banyak. Pasal apa kita tak tulis? Pencils. Macam ni. Pasal apa kita tambah S, kita tak tambah ES? sebab belakang huruf konsonan. Yes. Ingat, tolong faham, understand. Apabila belakang dia konsonan, kita automatik tambah S sahaja dekat sini. Tak perlu tambah ES. ES ni apabila dia berakhir dengan huruf vowel. Okey? Huruf vowel. Okey. Saya bukan nak tahu dia sebab dia banyak sangat. Of course, saya faham dia plural. Plural mean banyak. Bila dia banyak, automatik kena tambah S. Okey, saya ulang balik. Apabila noun itu singular. S. Okey. Saya letak huruf kecil lah. S kecil. Dia singular. Kita tak perlu tambah S. Tolak S. Kalau dia plural, P kecil, dia perlu tambah S. Okey, boleh faham lah? Okey, boleh faham lah sampai sekarang? Apabila dia singular, kita buang S. Tak mau letak S. Apabila dia plural, kita perlu tambah S. Okey. Sekarang kita nak tengok yang tambah S ni. Okey, apabila dia plural, apabila noun itu dia plural. Okey, dan kita perlu tambah S pada dia. Kita kena tahu tambah S ni dia ada kadang-kadang kita kena tulis S. Kadang-kadang kita nak kena tulis ES. Kadang-kadang kita nak tulis IES. Kadang-kadang kita nak tulis VES. Sekarang kita tengah belajar bila keadaan noun itu plural, bila noun ini plural,
Kita nak pilih S ke, ES ke, IES ke, VES ke, bila keadaan dia, macam mana keadaan dia, apa yang menyebabkan kita kena tulis S, apa menyebabkan dia tulis ES, apa menyebabkan dia IES, apa menyebabkan dia VES. Kita nak understand keadaan-keadaan tersebut. Bukan nak tahu sebab dia banyak. Because plural ni masuk dia banyak. I understand. Plural tu banyak. Kan kita nak tahu dia ES ke, S ke, IES ke, VES ke. Kita nak belajar keadaan S kita tu. S ke, ES ke, IES ke, ataupun VES. Okay, boleh faham ah? Boleh faham ah? Okay. Sekarang IES ni selalunya apabila huruf tersebut berakhir dengan huruf Y. Y. Apabila huruf konsonan tersebut berakhir dengan Y, automatik kita akan tulis dia IES. Sebagai contoh, macam tadi kita tengok baby. Baby belakang dia apa? Y. Bila belakang dia Y, automatik dia akan jadi babies. Kita terus tukar Y tersebut jadi IES. Kita tak tulis baby. Kita tak tulis macam ni. Ini salah. Okey? Boleh faham lah? Okey. Contoh number 2. Kalau monkey, dia akan jadi monkeys. Kalau key, adakah dia akan jadi keys ataupun KEIES? Which one? Siapa boleh bagi tahu saya? Monkeys. Soalan saya, tak saya tadi saya kata, tadi saya bagi tahu, kalaulah huruf konsonan, huruf noun tadi, dia berakhir dengan huruf Y di belakang. Okey, contohnya macam baby, kita akan jadi babies. Kalau monkey, dia akan jadi monkeys. Okey, monkey. Tapi key, pasal apa dia akan jadi keys ke? Dia akan jadi keys A, yang ini A ke B? Ramai yang jawab B. Jadi keys. B. Okey, ada yang jawab jadi B. Okey. Macam mana ni sir? Pelik pening lah kepala ni. Aduh, tadi sir kata kalau dia berakhir dengan huruf Y, automatik kita kena tambah IES. Pasal apa jawapan dia A bukan B? Pasal apa? Yes. I know keys. Why? Kita nak faham why. Pasal apa? Why? Kenapa? Tell me. Ni, pasal apa dia tak jadi KEIES? Pasal apa dia jadi KEYS? Why? Siapa boleh bagi tahu saya? Sebab ada I. Oh, saya salah kat sini. Sini saya nak tulis
Ha. Monkeys ke monkey? Macam tu. Siapa boleh bagi tahu sir? Sebab ada Y. Sebab ada Y. Huruf konsonan kat belakang. Ha? Huruf konsonan kat belakang. Huruf konsonan kat belakang. Huruf apa? Ni, sir faham. Ni, ladies and gentlemen, boys and girls. Awak tengok betul-betul. Tadi sir bagi tahu dekat sini. Apabila dia berakhir dengan huruf Y, kita kena tambah apa? I-E-S. Betul tak? Betul tak? Kan? Kan? Walaupun konsonan tersebut berakhir dengan Y, kita kena tambah I-E-S. Sir kata, contoh. Sir bagi contoh sekali lagi. Cuba ferry. Okey, ferry. Contoh yang pertama, saya bagi ferry. Ferry. Awak tahu ferry? Macam ferry Pulau Pinang kan? Ferry kan? This is a ferry. Okey. Ini singular dah. Ini singular. Kalau plural dia, kita kata ferries ke ataupun ferries. Cuba bagi tahu sir. Jawapan dia this one, ferries. Sebab apa? Sebab dia berakhir dengan Y. Dia berakhir dengan Y. Automatic Y ni kita tukar jadi dia I-E-S. Ferries. Tapi apabila dia T, adakah dia key ataupun keys? Keys. Jawapan dia yang ni. Pasal apa sir? Sir pening lah sir. Tadi saya kata kalau dia berakhir dengan huruf Y, kalau dia berakhir dengan huruf Y, kita kena tambah I-E-S. Sebab tu jadi ferries. Tapi key ni dia berakhir dengan huruf Y. Kenapa dia tidak jadi K-E-I-E-S? Kenapa jawapan dia yang ini pula sir? Pening lah sir. Okey, baik. Sekarang sir nak explain. Okey. Yang ni tolong mana ada tadi dah. Okey. Yang ni. Yang mana saya buat nota tadi? Okey. Yang ni. Yang ni saya nak explain yang ni. Okey. Last sebelum kita berhenti I-E-S ni. Okey. I-E-S ni. Okey. Apabila dia noun. Okey. Noun. Kita nak tukarkan dia kepada plural. P. Dan P tersebut kita nak tambah I-E-S. Dia mesti memenuhi satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia simple saja. Dia mesti huruf belakang dia mesti konsonan kemudian Y. Konsonan Y. Okey. Kalau dia vowel Y, kita tambah huruf S kat depan. Okey. Apa benda sir untuk merepek ni? Baik, kita tengok contoh tadi.
Sekarang baby. Baby ni Y kan? Y. Huruf selepas baby ni konsonan ke vowel? B. Huruf B ni konsonan ke vowel? Konsonan. Konsonan. So dia CY. Konsonan. Konsonan CY. Okay? Automatic tambah IES. Sebab tu baby, bila konsonan Y jadi babies. Tapi monkey, dia huruf Y juga. Huruf selepas huruf Y ni konsonan ke vowel? Vowel kan? Dia VY kan? Vowel dengan Y. Automatic kita kata ni. Bila vowel dengan Y, kita tambah huruf S. So jadi monkeys. Tambah S. Yang ini salah. Jelas nak? Faham tak? Okey. Benda ni akan hurai dengan lebih dalam pada kelas pada minggu hadapan dan kita akan buat nota, kita akan buat latihan. Okey. Actually benda ni simple saja. Sekarang mungkin awak baru faham, baru orang kata apa? Benda-benda semua ni awak baru tahu. Oh, sebab itu. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia jadi, dia ada reason why. Okay, so kita tak mau main tambah S saja. Asalkan dia plural tambah S semata-mata. Kita nak tahu pasal apa dia perlu tambah S. Why? Pasal apa perlu tambah ES? Pasal apa dia perlu tambah IES? Kita nak tahu semua benda ni. Alright? So bila dia jadi bila kita faham kenapa why, kita jelas dan kita senang nak ingat dan kita bila-bila pun kita tidak akan buat kesalahan lagi. Okay, baik. So next week, masa pun dah nak habis, next week akan huraikan lagi tentang noun dan plural noun ni dengan lebih mendalam. Kita akan go through ni, kita akan go through S, ES, IES, BES, keadaan, kenapa dia S, kenapa dia ES, kenapa dia IES, kenapa dia VES. Akan hurai satu persatu keadaan. Macam today kita cuma tengok words. Lepas ni kita akan tengok dia dalam keadaan ayat pula. Dalam keadaan ayat, bila dia dalam keadaan sentences, macam mana kita nak guna grammar law number 1 kita. Apa yang selalu yang duk kata grammar law ni apa benda? Lepas ni awak akan faham. So kepada orang yang nak tanya saya tadi, ada soalan yang dia tanya saya tengok chat tu dia tanya nak kena salin dalam buku apa dan sebagainya. Tak perlu salin apa-apa. Saya akan explain sampai awak faham, then baru kita buat nota. Okay, baru saya akan bagi nota pada awak. Saya bagi nota, bila saya bagi nota tu automatik awak tulis tu awak akan faham benda apa yang awak tulis, and then kita akan buat banyak latihan bersama. Okay, kita akan buat banyak latihan bersama. So sampai sekarang, before kita berhenti ni, ada siapa-siapa yang nak tanya soalan pada saya tak? Okey, kalau tak ada siapa-siapa nak tanya soalan, baik. Kelas kita ni record kelas kita. Selalunya selepas kelas, ada petang sikit ataupun malam ataupun paling lewat the next day, saya akan bagi link rakaman kepada kelas ni. So bila awak tak faham, awak nak ulang kaji, you may simply refer to the video yang saya record. Saya akan masukkan dalam YouTube. Kemudian awak akan tengoklah nanti. Awak akan tengoklah nanti apa yang kita belajar nanti. Semua ada dalam tu. Yang kita duk hurai-hurai semua yang kita duk hurai-hurai ni semua. Dia akan ada dalam saya akan masukkan video tersebut. Awak boleh tengok. Dalam YouTube nanti saya akan bagi link YouTube tu, saya akan bubuh dalam grup kelas kita nanti. Saya akan bagi insya-Allah once dah siap video, bagi sedikit masa. So
pada minggu hadapan, okey, pada minggu hadapan tolong sediakan di depan awak awak ada berapa buku ah? Saya lupa nak tanya. Awak bahasa Inggeris ada berapa buku ah? Tiga. Buku. Buku pen Tiga. buku pendek semua. Tiga. Buku Semua pendek buku satu. pendek ke buku panjang? Ada buku Buku panjang dua. Buku pendek Pendek satu, satu, buku panjang ada. dua. Okey. Buku pendek tu apa nama buku tu? I2. Itu. Dia bagi cikgu awak dia bagi E1, E3 macam tu sajalah. Okey, never mind, tak apa. Okey, soalan seterusnya. Kalau bagi latihan kat awak dalam bentuk orang panggil apa? Gambar ataupun PDF, awak boleh print ke kat rumah? Boleh. Boleh ah? Awak boleh ada Boleh. macam ni. Boleh. Very good. Kalau macam tu, next week kita akan hurai, kita akan bedah siasat lagi noun dengan lebih mendalam. Kemudian kita akan buat nota sikit. So, lepas habis bedah siasat dan kita akan buat nota, kita akan bagi latihan. Dan latihan tu awak boleh print lah. Print jawab, tak payah salin. Sebab I don't like salin buang masa kan. Buang masa nak salin. Tak payah. Kalau ada printer, print saja. Print sampai jawab je soalan dia. Kepada pelajar-pelajar yang tidak ada printer dekat rumah, saya tak ada printer dekat rumah, macam mana saya nak print? Awak jawab je soalan. Awak tulis jawapan saja. Awak buka awak dapat tablet kan, dapat komputer kan? Awak buka saja tablet awak buka saja komputer awak tengok soalan tu dalam komputer, dalam buku nanti awak terus tulis jawapan saja. Tak perlu salin soalan. Boleh faham? Boleh. Bagi sesiapa yang tidak ada printer, awak hanya perlu jawab soalan saja. Jawab saja. Tidak perlu salin soalan tersebut. Do not waste your time by copying the question. Sebab saya akan bagi banyak latihan. Ingatlah, saya akan bagi banyak latihan nanti. Okey? Memang banyak. Sebab tu saya tak bagi salin. Sebab kalau salin, kesian kat awak letih. Saya nak suruh awak jawab saja. Yang mana ada printer, print sampai jawab. Print sampai jawab. Macam tu saja. Alright? Okay. So next week kita akan bedah siasat lagi tentang noun, singular noun, plural noun, grammar law number 1, apa keadaan dan sebagainya. So bila belajar dengan saya, pastikan awak kena faham why. Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa. Sebab soalannya macam, saya tak mau jawapan sebenarnya. Saya tak mau awak jawab jawapan dia keys, monkey, ada S sebab dia. Saya nak tahu dia pasal apa keadaan dia macam tu. Kalau nak belajar dengan saya suka benda tu. I love to ask you why. Pasal apa dia kena tambah S? Pasal apa kena tambah IES? So, awak kena faham supaya awak boleh jawab dekat saya kenapa dia perlu tambah S, kenapa perlu tambah IES. Kenapa dan kenapa tu awak kena faham. That's why awak kena beri perhatian bila saya tengah explain. Okey nah? Boleh faham nah? Okey, saya minta diri dulu sebab saya ada kelas lepas ni. 10.45 saya ada kelas dengan orang lain pula. Saya minta maaf. Kita sambung pada minggu hadapan, pada hari Selasa juga, pagi insya-Allah. So next week tolong sedia buku tulis depan awak sebab tu saya nak mengajak nanti saya akan bagi nota sikit dan awak kena salin sikit. Boleh ya? Next week nah? Boleh. Okay. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam. Bye. Salam. Bye cikgu. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu.